takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah segala yang datang dari Tuhanmu. Oleh sebab itu janganlah kamu ragu-ragu lagi. Ibu-ibu dan bapa sekalian, perintah mendirikan salat, perintah mengeluarkan zakat, naik haji dan umrah bagi yang mampu. Boleh tak itu dikatakan kebenaran? Boleh tak? Apa sebab? Perintah itu datang daripada Allah. Betul tak syaitan mati-matian agar kita jangan salat, jangan berpuasa, jangan haji dan umrah walaupun sudah mampu? Betul tak syaitan sebaliknya? Itu maknanya syaitan jauh daripada kebenaran. Larangan berjudi, berzina, rasuah, minum arak. Betul tak larangan itu juga adalah al-haq? Betul tak? Sebab larangan itu datang dari mana? Betul tak syaitan menyuruh kita supaya rasuah lah, berzina lah, minum arak? Itu makna syaitan. Itu sebabnya syarat ketiga untuk jadi insan yang bebas daripada kerugian dalam surat Wal-Asri, selain allazina amanu iman, wa amilu salihati amal saleh, lagi watawasau bil berpesan-pesan dengan kebenaran. Itu sebabnya para pendakwah dalam berdakwah menyampaikan kebenaran mestilah sandarkan pada ayat Quran atau hadis Nabi, sebab kebenaran itu datang daripada Allah. Wujud tak kadang-kadang pendakwah dia tidak sangat kembali kepada Quran dan Sunnah, tapi lebih kepada akal? Ada tak? Hati-hati terhadap pendakwah macam itu. Okey. Nah ingat, syaitan satu jenis ke atau dua jenis? Satu atau dua? Syaitan hanya dari kalangan jin saja ke atau juga dari kalangan insan? Yang namanya syaitan yang suka mengajak kita kepada jauh dari kebenaran ini, syaitan saja, jin saja ke atau manusia? Ada tak dari kalangan manusia? Kita semua dah hafal ayat terakhir dalam Al-Quran, minal jinnati. Syaitan itu ada dari jin, ada daripada insan. Dan ini dikuatkan lagi oleh Allah dalam ayat yang ke-112 dari surat Al-An'am. Tolong ikuti. Wa kadzalika ja'alnak likulli nabiyyin aduwa syayatinal insi wal jinni. Demikianlah Allah jadikan bagi tiap-tiap nabi ada musuh. Tiap-tiap nabi ada musuh tak? Lalu Allah explain musuh para nabi itu syayatinal insi wal jinni, iaitu syaitan insan dan syaitan jin. Kalau tak salah 112 Al-Maidah, kalau tak Al-Maidah Al-An'am. Ustaz ragu yang dua itu, Al-Maidah atau Al-An'am. Betul? Tolong pastikan Al-Maidah atau Al-An'am. Bermula daripada wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwa. Al-An'am 112 betul Pak? Yes. Al-An'am 112. Coba perhatikan. Demikianlah kata Allah, kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuh. Musuh itu terdiri daripada syaitan insan dan syaitan jin. Dari situ kita dapat tahu syaitan ada berapa jenis? Dua. Cuma ada sedikit rahasianya. Ustaz tak bongkar segala-galanya. Boleh? Biasanya jin disebut dahulu daripada insan pada semua ayat. Kalau ditanya apa sebab? Sebab jin dicipta oleh Allah dulu baru insan. Betul tak? Penghuni bumi ada tak dari kalangan jin? Baru insan kemudian. Senantiasa termasuk, tolong ikuti ayat 56 Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Betul tak jin dulu?
Ayat 179 dari surat Al-Ankabut. Maaf, Al-A'raf. Walaqad zara'na li jahannam kathiran minal jinni wal insi. Dah dua dah. Ayat terakhir dari surat An-Nas. Minal jinnati wan nas. Tapi beza dengan ayat 112 Al-An'am tadi. Allah ketika menyebut permusuhan para nabi itu syayatinal insi dahulu baru jinni. Boleh faham? Semua ayat disebut jin dulu baru insan atau insan dulu baru jin. Jin dulu. Karena apa? Allah cipta jin dahulu. Kecuali ayat 112 Al-An'am ketika menyebut tentang permusuhan terhadap nabi didahulukan insan manusia baru syaitan manusia baru syaitan jin. Ini kata ulama tafsir memberi isyarat syaitan insan lebih berbahaya berbanding syaitan jin. Syaitan jin bila dibaca ayatul kursi dia lari. Baca 3 qul dia lari. Baca auzubillahi minasyaitanirrajim dia lari. Tapi bacalah kepada syaitan-syaitan insan. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Apa pasal kau cakap itu? Aku pun boleh cakap lah. Apa pasal kau baca ayatul kursi? Aku juga hafal lah. Tu dia. Hadirin dan hadirat, setuju tak kalau Ustaz katakan di zaman Namrud, di zaman Nabi Ibrahim, Namrud adalah syaitan insan yang sangat berbahaya. Setuju tak? Termasuk tak Namrud itu syaitan insan? Termasuk tak Firaun itu syaitan insan di zaman Firaun? Termasuk tak Abu Jahal, Abu Lahab itu adalah syaitan insan di zaman Nabi Muhammad? Tuh. Jelas tak sekarang? Okey. Itu dia syaitan. Inilah dia betul apa yang syaitan tadi ramalkan. Sangat banyak nanti orang akan jadi follower aku. Sangat sedikit orang yang tidak ikut aku. Sekali lagi kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk yang sedikit itu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nampaknya bahagian berikutnya kita tangguhkan sebab banyak betul undangan walimah hari ini. Boleh ya? Okey. InsyaAllah itu pun dah walaupun sampai sini banyak perkara-perkara yang kita sudah dedahkan yang tak tertulis sebenarnya. InsyaAllah kita lebih fokus lagi pada pertemuan minggu hadapan. InsyaAllah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah dirahmati Allah. Alhamdulillah, walaupun tak habis ni kita sambung minggu depan ya. Sepatutnya kalau ikut jadual saya minggu depan hari Sabtu sepatutnya tafsir Juz Amak kan. Okey, sepatutnya juga minggu depan 8.30 pagi kelas Ustaz Sofwan ya. Tapi Ustaz Sofwan tak dapat hadir minggu depan sebab beliau akan ke Jakarta, ada urusan di sana ya. Jadi bagaimana kita isikan ruang kosong untuk Ustaz Sofwan tu dengan sambung hari ini punya. Setuju? Setuju. Penaja breakfast pun dah ada dah minggu depan. Masya-Allah. Jadi apa yang Ustaz sebut tadi ada susah terpatut di sini tak ada rasa susah, semua rasa senang. Ya, senang datang terus makan. Hari ini pula bagi buku pula ni. Alhamdulillah, kehadiran hari ini kalau ikut buku yang dah diserah tadi hampir 200. Mana hari ini maksimum dan harapan saya mungkin harapan Ustaz juga minggu depan juga bilangan kehadiran juga mestilah sepatutnya bertahan 200. Ya, takut minggu depan hilang. Pada saya biar hilang buku jangan hilang jemaah. Ya. Hilang buku boleh diganti tapi kalau hilang jemaah saya tak tahu dah. Ya. Harap-harapnya minggu depan bertahan ya bilangan ini ya. So okey. Esok juga kelas 1 saja Ustaz Kariman sebab lepas itu sepatutnya kelas Ustaz Anzaruddin beliau juga tak dapat hadir sebab beliau berada di luar negara sekarang ni bawa rombongan ke mana? Ke Palestin kalau tak silap saya. Ya.
Tapi kelas dia akan diganti di hujung bulan Ustaz Zahrudin insya-Allah ya. Jadi besok jangan bimbang, datanglah jam 8.30 pagi. Breakfast juga disediakan, insya-Allah besok roti canai 150 keping. Kalau tak habis tu saya bertanggungjawab kepada jemaah yang tak hadir. Kerana tak habis roti canai ya, saya takut membazir. Jadi pastikan besok habis 150 keping roti canai ya. Jadi saya harap semua dah dapat buku tu ya. Ini ya. Jadi alhamdulillah, terima kasihlah kepada orang yang mewakafkan buku ni. Jadi ini satu lagi aspek yang tak patut rasa susah datang ke sini ya. Rasa susah tak patut tak rasa susah ya. Sebab kalau nak sedekah ada tabung untuk sedekah. Nak bagi anak yatim ada di sini semua ya. Kalau nak bagi ke Batam dia untuk masjid dan sekolah ada ustaz di sini. Hanya serah saja kepada ustaz ya. Jadi semua ada kemudahan di sini. Tidak sepatutnya rasa susah. Makan breakfast dah ada penaja sini. Alhamdulillah. Hanya bulan Mas ni ada banyak kosong lagi ya. Jadi minta tolonglah isikan ya. Itu Ustaz, takut saya dengar ya, yang merasa susah tu hanya orang yang tak beriman saja ya. Saya tak patut rasa susah ya. Sepatutnya bila tabung ni berjalan, tabung ni tabung anak yatim dan juga sedekah. Jadi dalam Quran banyak disebut ayat-ayat ni. Sepatutnya bila kita nampak ayat Quran lalu, kita patutnya rasa gemetar kan? Rasa gemetar ya disebut dalam Quran ya. Tapi cara ubat gemetar ni masuk wang dalam tabung ni, hilang rasa gemetar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.